أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ikhwah, berbulan bapa, saudara-saudari yang sentiasa ikuti ruangan yang mana berada di dalam live shot pun. Alhamdulillah, kita sama-sama ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang, lebih lagi Allah Ta'ala melanjutkan umur, panjang umur kita sampai kita dapat sempurnakan tahun 1444 Hijrah. Maka kita masuk pula pada tahunan baru Islam, iaitu tahun 1445 Hijrah. Genaknya satu tahun yang hanya baru meninggalkan kita beberapa saat yang dahulu ini, dimulai pada hari ini. Maka tukarlah akar yang ada di dinding kita, dan tukarlah segala akar yang ditetap, yang dicatat di dalam takwim dulu dah sudah tidak berguna. Maka diganti dengan takwim baru, iaitu takwim Hijrah Nabawiyah yang 1445 tahun. Dan tarikh takwim ini, tarikh penetapan ini, semenjak daripada menetap pada hari yang pertama yang dicatat tentang sejarah penghijrah penghulu kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu di antara perkara yang besar yang berlaku, yang kita senantiasa bermegah dan senantiasa berulang kali dan mengulang kaji dari peristiwa tersebut, yang mendatangkan ketinggian dan kebesaran serta munculnya negara Islam di zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat Khulafa Ar-Rashidun dan para tabi'in serta para khilafah selepas daripada wafat Rasulullah, bertalur-talur ataupun disusuli oleh berbagai-bagai generasi umat-umat Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang pernah memikul kewajipan dakwah, membawa risalah Ar-Rahmah dan risalah As-Salam dan risalah kesejahteraan kepada alam dunia yang kita hidup ini, sehingga sampai kepada hari yang kita hidup ini. Qad khalat min qablikum sunanun, sudah lepas datang sebelum daripada kita ini beberapa sunan, beberapa ummah, beberapa perjalanan hidup manusia yang datang sebelum daripada kita. Maka kita selaku manusia yang hidup, yang masih lagi hidup, kita mesti mengambil
waqafat, orang panggil perhatian-perhatian tentang kewajipan kita, sama ada kewajipan kita terhadap agama, kewajipan kita terhadap diri kita masing-masing, terhadap ummah. Kerana kita hidup di alam dunia yang sementara ini adalah kita mesti memikul beberapa kewajipan kita, beberapa mas'uliyah ataupun kewajipan-kewajipan yang kita mesti mengambil dari pengajaran daripada apa yang berlaku di alam dunia yang sementara ini. Ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, selain daripada kita dapat mengingati kembali tentang kisah hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita juga berkewajipan mesti muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kewajipan yang besar bagi diri kita ialah kita mesti sentiasa bermuhasabah, sentiasa mengingati dan mengulang kaji dan memeriksa apa yang sudah kita lakukan pada setahun genap. Adakah dipenuhi dengan kebaikan dan dipenuhi dengan segala amalan-amalan yang datangnya manfaat dan kepada kita dan kepada ummah. Kerana kalau kita tidak buat perhitungan, tidak buat hisapan, maka kadang-kala kita tidak dapat memperbaiki apa kesalahan dan kesilapan, kekurangan dan kesyuaian kita. Tetapi apabila kita membuat satu perhatian, satu muhasabah tentang apa yang kita sudah laku pada tahun-tahun yang lalu, maka akan datangnya dan natijah dapat kita memperbaiki diri kita. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak mengubah satu-satu nasib ummah. Sebagaimana Allah Ta'ala sabda, Allah Ta'ala firman, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah dan nasib satu-satu kaum sehingga mereka ubahkan nasib mereka sendiri. Jadi apabila datangnya hijrah artinya berpindah. Kita lihat hijrah Nabi SAW. Sebelum datangnya hijrah, maka segala-gala kesusahan, kepenatan, tekanan dan berlakunya terhadap umat Islam selama 13 tahun yang mereka bersabar. Dan mana idfa' billati hi ahsan, walaupun kena seksa, kena kata, kena maki, segala-gala yang mereka laku terhadap Rasulullah dan para sahabat, tetapi mereka tetap bersabar dan tetap panggil balas dengan billatihi ahsan, dengan akhlak yang tinggi dan dengan yang lebih baik. Kalau mereka memaki hamun, mereka mengatakan perkataan yang jahat, qalu salama, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kerana risalah Islam bawa kesejahteraan. Tetapi apabila sampai satu marhalah dan satu tahap kepenatan, kesusahan, maka Allah Ta'ala membuka jalan. Wa man yuhajir fi sabilillah la yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang sesiapa yang hijrah dan dia mendapati
dan tempat-tempat yang begitu luas, dan jalan-jalan dan asbab-asbab keluar itu yang begitu luas. Wa may yakhruj min baitihi, sesiapa yang tubik pada rumah dia hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikul maut, kemudian mendapati dia tu mati di tengah jalan, tak sampai pada maksud ataupun tujuan tempat yang dia hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya dia sudah mendapat pahalanya di sisi Allah. Jadi dalam ayat ini kita dapat mengambil bahawasanya Allah Ta'ala tidak tengok tentang natijah tempat yang kita nak hijrah atau natijah yang kita buat, tapi Allah Ta'ala lihat kepada pengorbanan dan perbuatan. Bukan maksud kata kita kena jaya siapa tempat selamat hijrah buat dapat kejayaan. Sebab kadang-kadang banyak benda-benda yang satu generasi buat tak jaya, maka disusul ataupun dipikulkan generasi lain pula. Kadang-kadang beberapa generasi, sehingga seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW bahawasanya la tuftahanna Konstantiniyah, negara Roman tawan ibu kota ya Konstantinopel, la tuftahanna Konstantiniyah, Nabi janji akan dibuka. Tapi beberapa generasi hak usaha nak buka, semenjak daripada zaman khilafah lagi ada fikrah dan sampai pada zaman Muawiyah, Daulah Abbasiyah dan macam-macam ada persiapan sedia. Di zaman Abu Ayyub Al-Ansari lagi pernah dah hatanya tentera-tentera supaya untuk nak tahqiq apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Tuftahan akan dibuka. Tapi hampir 700 tahun baru mereka dapat jaya membukakan Daulah Uthmaniyah. Daulah Uthmaniyah lepas pada kematian Nabi SAW 700 tahun. Mana orang sebelum pada tu walaupun dia tidak jaya dapat membukakan Konstantiniyah, tetapi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, mereka sudah mendapat pahala sisi Allah Ta'ala. Bukan maksud satu-satu kerja ni kita buat patut jaya dapat natijah baru dapat pahala. Satu-satu kerja apabila kita mulai dengan niat yang baik. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi hubung hadis innamal a'malu binniyat. Tentang niat ni Nabi hubung dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dan hadis ni menjadi hadis pertama yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih dia, Sahihul Jami' dia. Sahih Bukhari lah terkenal dengan Sahihul Bukhari. Kitab hadis yang pertama saya. Innamal a'malu binniyat. Supaya kita nak membersihkan niat kita. Segala amalan tergantung dengan niat kita. Sebab tu kita kena masuknya tahun baru ni azam. Dan kita mikir renung, ambil satu masa dan buat renungan, orang panggil renungan seorang diri lah. Kalau orang yang ada kewajipan besar tu humum, dia panggil humum masyarakat. Bang kata kewajipan dia di atas tanggungjawab di atas masyarakat terlebih besar. Tapi peringkat kita ni mana kita renungan tentang kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan setahun yang lepas. Dan apakah jejak langkah yang kita akan lakunya pada tahun 1445.
Kerana perjalanan masa ni ia tak pernah berhenti. Pusing masa ni. Ia tak ada yud cangat dah. Dan ia mesti semua. Dan walaupun orang lain ada yud cangat tu, yud cangat ni lagi sekat tu, sekat ni, tapi masa tidak ada siapa yang kuasa tu nak sekat. Dia akan pusing mengikut peredaran bulan, peredaran matahari. Dan maka kita hidup dan perlu kita mempelajari innamal a'malu binniyat. Amalan kita ni tergantung dengan niat. Ya, ubahkan niat. Pertama sekali kita mari memperbaiki niat kita. Dan segala amalan yang kita lakukan, lebih lagi amalan kebaikan, tergantung pada niat kita. Dan niat ini tidak diketahui oleh sesiapa mereka Allah Allamul Ghuyub, dan tidak ada siapa yang dapat menutupi niat kepada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap seseorang itu apa yang dia niat. Dia niat gapo, maka itulah habuan dia. Yang ia akan mendapat balasan dan tanggungjawab di atas apa yang dia niat. Sebab tu dia kata hadis ni adalah di antara hadis yang besar. Dan dia adalah di antara hadis daripada usul syariah, asal tempat gatungnya syarak. Sebab segala amalan kita buat ni tak sunyi daripada niat. Semua amalan fardu, amalan sunat, segala-gala amalan kita ni gantung dengan niat kita. Dan adakah kita niat lillah ataupun tidak niat lillah? Sebab tu dia reka dengan hijrah. Dan hijrah ni makna berpindah. Berpindah daripada satu kedudukan dan kepada satu kedudukan. Daripada satu kedudukan yang dahsyat, yang tak molek, kepada satu kedudukan yang lebih baik. Nah, sebab tu apabila kita memeriksa diri kita, kalau kita tahu kata kita ni ada kekurangan misalnya, dan kekurangan di segi amalan fardi, kekurangan di segi amalan ijtimai, amalan jama'i, mana kurang belaka. Amalan fardi pun, amalan untuk kita sendiri pun kurang, amalan untuk masyarakat pun kurang, amalan ijtimai, amalan apa kurang. Maka apabila kekurangan, kita mesti usaha supaya jangan ulangi kekurangan tersebut. Usaha tampung kekurangan tersebut. Kalau kita memeriksa dan kita merasai bahawa kita sudah melakukan, mana baiklah darjat atau okey pocai caidai, dan mana ni pun ada, ni pun ada, ni pun ada. Dan maka usaha supaya menjadi amalan yang lebih baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan usaha menjadi amalan kita harian ini lebih baik. Tahun ini usaha supaya dia menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan mana setiap tahun itu menjadi tahun untuk memperbaiki kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kita ke sehari ke dekat kita untuk nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita memperbaiki niat kita. Faman kanat hijratuhu ila Allah. Dan maka barang sesiapa yang adalah hijrah dia itu lillah. Dan mana hubungan kisah, kerana hadis ni ada kisah di antara kisah orang panggil Muhajir Ummu Qais. Ada seorang yang hijrah digelar kata dia ni Muhajir Ummu Qais, terkenal kata penghijrah Ummu Qais, kerana ada sebab. Dan sebab dia hijrah ni kerana ada seorang perempuan tu yang hijrah belum pada dia, dan menjadi dia yang mana ada perasaan kasih dan cinta terhadap perempuan tersebut. Maka dia juga ikut hijrah kerana tujuan untuk menemui dan
orang kita campai hasrat menemui dengan Ummu Qais ni. Dan itulah dia digelarkan Muhajir Ummu Qais. Akhirnya dia dapat tujuan dia. Berarti Nabi nak memperbaiki apabila dikenali dalam masyarakat pada masa itu, kata dia ni nama Muhajir Ummu Qais, maka Nabi nak memperbaikikan hijrah yang sebenar adalah hijratuhu ilallah wa rasul. Dan kerana Allah dan kerana Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia akan mendapati hijrah, mendapati balasan. Hijrah dia ilallah wa rasulih. Barang sesiapa wa man kanat hijratuhu li dunia, untuk dunia, semata-mata untuk dunia. Hijrah dah, pindah dah, tukar dah, tapi semata-mata untuk dunia yusibuha, dunia yang dia mendapati, atau imra'atin yatazawwajuha, ataupun untuk perempuan dikahwin, untuk nak nikah dan sebagainya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah dia kepada apa yang dia berhijrah kepadanya, tidak kepada Allah wa Rasul. Tapi hijrah Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia akan boleh Allah dan boleh Rasul. Sebab itulah tahun baru ni kita mengambillah singkat kita tentang hijrah, bahawasanya kita juga termasuk di dalam seseorang yang usaha supaya memperbaiki. Kena ada ingat bahawa hidup ni memanglah seperti hijrah juga. Walaupun hijrah panggil hijrah tu la hijrata ba'dal fath, Nabi kata, illa jihad wa niyyah, tidak wajib dah hijrah selepas pada pembukaan kota Mekah. Belum pada buka kota Mekah tu wajib hijrah. Orang di Mekah ni wajib kena hijrah. Illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildan. Mereka tiga golongan yang istisna, mana tak yukwen tiga golongan. Illa al-mustad'afin, mereka orang-orang hak lemah sungguh, orang hamba hak lemah, minar rijali wan nisa', daripada lelaki dan perempuan. Orang yang ada kuasa maka menjadi kewajipan dia hijrah daripada Mekah untuk Madinah sebelum daripada buka kota Mekah. Tapi apabila perakat buka dah kota Mekah, la hijrata ba'dal fath, mana ilgha'ah, nasakh, yuqla matra hijrah yuqla lah. Kewajipan hijrah ni tak ada lah. Mereka ni wa jihad. Mana hijrah tinggal Mekah tidak diwajibkan selepas pada bukanya kota Mekah. Tapi sebelum pada tu diwajibkan. Mereka golongan hak mustad'afin itulah, hak lemah, kena paksa, kena kurung, macam-macam orang Quraisy ni buat terhadap umat orang Islam di zaman Rasulullah, di zaman tu. Dia hak lemah-lemah, hamba, anak demo, kadang-kadang anak dia sendiri dia rata. Dan sampai setengah-setengah tu telucuk kerak rata lari kepada Madinah. Dan golongan hamba-hamba ada bawah dia juga dia rata, dia ikat. Dan supaya tidak memberi mereka ini hijrah pergi kepada Madinah. Tapi apabila sudah dibukakan kota Mekah, maka kewajipan hijrah itu sudah dinasakh dan sudah diyukla, tidak ada dah hijrah. Dan mana tak wajib dah lah. Selepas pada buka kota Mekah ni, orang di Mekah tak wajib hijrah dah. Tapi kalau nak hidup di Madinah tak ada apalah, tapi tidak berkewajipan untuk hijrah. Dan ada golongan-golongan mereka yang ingin untuk nak hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Dan ada yang mana pindah daripada Mekah dan mereka nak pergi bertapak dengan Nabi SAW walaupun lepas pada kewajipan hijrah. Maka apabila hijrah ini dipilih di zaman Khalifah Umar dan Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, dan zaman Khalifah Umar lah dipilih pilih tarikh untuk menentukan dan bila akan menentunya masa untuk
kita tulis tarikh Islam. Karena sebelum pada ni tidak ditulis, direkod atau dalam persuratan ni tak ada tanda lagi. Yang mana tak ada kamnut kata orang Islam ni, umat Islam ni di dalam cara persuratan rasmi ni tulis tarikh tu tak ada tulis. Jadi apabila di zaman Khalifah Umar ni lebih kurang tahun 16 Hijrah, mana Umar ni mulai jadi khalifah ni, Rasulullah mati tahun 11. 2 tahun lepas pada Rasulullah mati Abu Bakar. Abu Bakar ni tahun 11, tahun 12, tahun 13. Dia mati lepas pada jadi khalifah 2 tahun lebih. Kalaulah duduk di tahun 13, 14, 15, 16, mana 2-3 tahun lepas pada Umar jadi khalifah ni, maka di situlah dia mulai datangnya fikrah untuk nak tuliskan hijrah, tuliskan panggil tarikh di dalam persuratan rasmi. Dan kerana datangnya pucuk beberapa surat daripada negara-negara yang untuk nak cium sampan Maitri, ada negeri lah. Apabila kita berdaulat dan ada kekuasaan, ada negara, maka memang di sana ada negara-negara yang jiran untuk buat perhubungan melalui persuratan. Kalau datangnya surat daripada negara tu, datangnya surat daripada negara ini, dan semua datang surat negara mereka ni, ada catatan tarikh yang mereka guna. Tapi apabila jawab surat daripada negara Umar, tidak dicatatnya tarikh keluaran surat, bulan sekian, tahun sekian dan sebagainya. Maka menjadi iskal banyak, dan banyak di antara surat yang dihantar kepada wali-wali di zaman Umar ni, dia lantik wali, lantik gubernur. Apabila dapat membukakan negara ini, lantik dia ni jadi gubernur di sini. Dapat membukakan Syam, lantikkan orang ni Abu Ubaidah, lantikkan Amr bin As, lantik berbagai-bagai orang dilantik memerintahkan negara-negara yang dibuka di zaman Umar. Maka kadang-kadang dihantarkan surat tidak ada catatan masa, catatan wanderan pi tak ada. Maka menjadi satu masalah besar. Dia tak tahu yang mana surat hak awal, yang mana surat hak akhir, hak mana mari dulu, hak mana mari belakang. Apa kita ni kita tengok dalam surat gapo ni dia ada masa kan. Hak ni mari pukul 2.40, hak ni mari pukul 2.50, bermakna hak ni 40 mari dulu. Dah kita boleh lai tengok dah kalau masa canggih di zaman kita. Tapi di zaman tu tidak ada. Lalu itulah Umar mengambil mesyuarat untuk menetapkan tarikh umat Islam. Untuk mengambillah tarikh umat Islam daripada mana yang akan dicatat tarikh umat Islam. Maka berbagai-bagai orang panggil isyarat ataupun pengusyuran para sahabat di zaman tu. Ada setengah memberi pengusyuran, kalau nak mudah kita ambil tarikh orang Persia. Orang Persia dia akan menurut tarikh hak dia berapa, kita turut dia selalu mudah. Kita mula hak dia selalu. Ada kata ambil apa hak Persia, kita ambil hak Roman, ambil hak Rom, cakawat Roman, ambil hak Rom, Persia Roman. Lepas pada tu jatuh bawah pemerintah Umar belakang. Saya kata tak lah, tak kena mengena, kita kena ambil hak Persia, ambil hak Rom. Kita ambil tentang tahun peranakan Nabi. Kita mula situ, mula tahun beranak Nabi, Maulidir Rasul. Tahun Maulidir Rasul. So kata kita ambil tahun bangkit Nabi, mulai daripada bangkitnya Nabi. Dan macam-macam, sehingga ada juga kata kita ambil tarikh penetakan satu tahun yang pertama ialah tahun kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai-bagai pengusyuran yang
tarah, orang panggil, dihantarkan kepada majlis mesyuarat Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi semua yang orang panggil pengesyuarat tersebut tidak diterima dengan alasan berbagai-bagai alasan lah. Kalau hari beranak, seperti orang Masihi, dia ambil beranak Masih. Kalaulah mati, maka supaya buza juga tarikh kematian si tatak dia, dan berbagai-bagai lah panggil Qa'an ataupun lakta hak dia mari yukma. Tapi ada pengesyuarat. Kalau itu kita ambil tarikh penetapan Islam ni ialah peristiwa hijrah Nabi. Hijrah. Karena daripada hijrah itulah detik perubahan umat Islam sebenarnya. 13 tahun duduk di Mekah ni jadi jumud, orang kita beku. Duk musing dalam lingkungan orang dalam Quraisy, sehingga berbagai-bagai perkara yang mereka buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada mereka azam dan mesyuarat untuk nak bunuhkan Nabi. Sutrik nak bunuh Nabi. Jadi kalau dahulunya orang-orang Bani Israel yang bunuh Nabi, yaqtuluna al-anbiya yaqtuluna an-nabiyyin, dan orang yang pernah bunuhnya Nabi-Nabi lah Bani Israel. Dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh golongan Bani Israel. Tetapi juga orang-orang Quraisy sampai tahap kepada pengesyuarat, sampai tahap kepada nak bunuh Nabi ni mereka sendiri. Mana dahsyat lah. Nak bunuh Nabi. Waktu malam pakat dan sudah buat, sudah hantar pemuda-pemuda daripada setiap kabilah, lebih kurang 40 orang, ambil daripada satu kabilah seorang pemuda-pemuda hatta tuan mari, lebih kurang 40 kabilah Quraisy, supaya apabila mereka jaya dapat membunuhkan Nabi, dalam rangkaan dia kata jaya dah, pergi ke rumah. Waktu yang kebiasaannya Nabi tak terbit daripada rumah lagi masa ni. Tetapi mereka walaupun jahat dan nak bunuh, niat nak bunuh, tapi orang panggil tu akhlak di segi orang jahiliah tu ada akhlak juga. Kalau kita nak bunuh, mai ke rumah duk tunggu apa, masuk pergi bunuh dalam rumah. Dia tidak mencerobohi dalam rumah. Dia tunggu tubik daripada luar rumah. Mana kalau dia masuk dalam rumah, seolah kalaulah takdirnya kita kata, dia ada kuasa nak masuk dalam rumah dalam gapo untuk membunuh Nabi SAW. Tapi dengan sebab syiam dia, orang kata akhlak jahiliah tu, dia tak lakukan. Walaupun nak bunuh, tapi dia tunggu sehingga tuan rumah tu tubik daripada rumah. Tapi saat yang Rasulullah keluar, Allah Ta'ala telah tutupkan mana mata mereka, sehingga mereka tidak terasa bahawa Nabi ini keluar daripada rumah dia. Sehingga sampai waktu cerah, baru nak cerah tu baru dia terkhabar. Soalnya right sekaligus tak khabar. Maka bercerah itulah baru tahu, baru orang mari sebut apa ni sedang nak buat mereka penuh ni, sedangkan nak cerah kan ni. Dan kebiasaan masa ni Muhammad tubik dah daripada rumah dia ni. Maka di saat itulah baru dia getuk rumah, katak tajikkan pintu masuk dalam rumah, maka tidak mendapati dan Nabi SAW sudah keluar. Maka di situlah orang panggil detik perubahan umat Islam. Apabila Nabi kita hijrah daripada bumi Mekah kepada Madinatul Munawwarah, maka berubah sikap kedudukan Rasulullah. Daripada lemah, dihina, mana dikata berbagai-bagai, nak bunuh dan sebagainya, apabila hijrah
disambut oleh golongan orang-orang Ansar, orang Madinah dengan sambutan yang begitu baik. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Dah kita nak baca di dalam panggil sambutan dan sebagainya sana. Maka Umar sendiri juga istahsanah. Dan mana apabila diberi pengusyuran kita mengambil tarikh hijrah, dan maka sepakat kebanyakan semua dan mengambil pakatan bahawa pendapatan inilah panggil pengusyuran yang comel kerana kedudukan besarnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dipilih itu. Dia pilihkan hijrah Nabi. Maka semenjak daripada itulah dia tarikh hijrah. Dan walaupun pada masa Umar tu sudah bila tahun yang ke-16 barulah mulai catatan yang menjadi catatan hak rasmi. Dah catatan rasmi lah kamlut pen hijrah sakarat hak tangka dah. Kata tahun ni tahun yang ke-16. Selepas pada tu kat tulis 16, 17, 18 tulis dengan cara rasmi lah. Walaupun sebelum pada ni pun ada dah sebut dengan secara sebut tapi tidak dengan secara rasmi, dengan cara persuratan. Maka selepas daripada tahun yang ke-16 hijrah itulah baru mulai sebut dengan secara rasmi dah, sehingga sampai di zaman kita ini. Dan mana jarak dia 1440 ni 45. Dan tahun ni 45 hijrah. 1445 ปี. Berapa generasi kalau kita kira? Berapa generasi? Dan ki ayu kon generasi. Dan kalau 100 tahun ni ya lebih kurang 3 generasi, 100 tahun. Dan orang yang telarun tu ya dia lebih kurang 3 generasi 100 tahun ni. Roypi yang mana orang ni 30 ya dengan golongan hak belakang ni dah kadang-kadang hak belakang ni ya dia juga dengan orang 30 tahun hak awal. Ya berkurang 3 generasi. Mana kalau 1000 30 generasi. Yang duk tukar gantinya saling bergantinya hidup di permukaan bumi ni. Lepas golongan dulu golongan ayah-ayah kita dan golongan orang-orang tua kita, sekarang golongan kita, dan selepas ni golongan anak-anak cucu kita. Dan semua tu mengikut qada ataupun mengikut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlulah kita mengambil dan pengajaran lebih-lebih lagi kita belajar semula lah dan tentang panggil ibrah hijrah Nabi SAW. Hadis kita perlu dengar semua setiap tahun akan adanya dan pengajian tentang hijrah, sudut tag apa hijrah tu kita usaha supaya kita dapat mengambil. Dan kerana benda hijrah ni walaupun berlakunya 1400 tahun lebih, dan setiap tahun kita dah kecek tentang hijrah, tentang pengajaran hijrah, tapi seolah-olahnya dia baru berlaku. Dan seolah-olahnya umat Islam baru duk ingat, baru duk orang panggil tu berita dia tu seolah-olah kita tak boleh menyaksi dengan mata kita. Pabhekan hijrah tu masih duk terlekat di dalam ingatan-ingatan umat Islam. Dan kalaulah umat Islam benar-benar mengambil pengajian hijrah untuk guna di dalam kehidupan setiap zaman dan masa, mana bukan semua tu boleh ambil pakar semua belaka. Kita ambil daripada sudut hijrah tu sesuai dengan masa tu ambil bucu ni, masa ni ambil bucu ni. Bukan tak ambil setiap bucu selalu pakai masa dia ada benda yang boleh sesuai dan setiap mitik di dalam kehidupan kita. Hijrah Nabi SAW dan boleh pakai.
Dan berbagai-bagai yang Nabi atur. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala nak memberi kemudahan untuk Nabi kita, dan Allah Ta'ala kuasa. Dan untuk nak memberi kemudahan, tak payah dengan susah dan payah hijrah, lari, menusuk dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala mengambil Rasulullah melalui seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Allah Ta'ala ambil Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj untuk bawa menemui dia dengan tidak dengan kepayahan dan kesusahan. Dan melalui mukjizat. Walaupun setengah ada khilaf masalah burra ni, binatang dan sebagainya. Ada khilaf hadis. Tak apa kita kata gunakan burra. Dah. Sekali lepas siapa Madinah. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj pun pernah Nabi lakah dah. Dah. Lakah dah. Jibril pun tunjuk dah. Dah, bahawa di sinilah tempat muhajir. Tempat hijrah di sini. Pernah tunjuk dah. Lepas pada Isra Mi'raj tak berapa tahun Nabi hijrah kan. Dia kata kalau dah lagu tu senang. Dah, senang saja. Dah, bawa pergi siapa Madinah. Tak ada kena susah pun. Tapi tidak. Dan Allah Ta'ala nak ajarkan kita, nak ajarkan ummah ini bahawasanya kejayaan akan hasil melalui kepenatan dan kepayahan. Dan sebagaimana Nabi jayanya Islam melalui hijrah. Dan lepas pada hijrah itulah baru datangnya perubahan sehingga dapat menegakkan kerajaan. Hanya 8 tahun sahaja yang Nabi hijrah, baru mana 8 tahun baru boleh klik menguasai Mekah semula. 8 tahun. Walaupun klik dah pada tahun yang ke-6 hijrah tu, klik nak buat umrah tak sempat dan disengkat dan sebagainya. Dan maka datangnya buat sulh Hudaibiyah lepas pada tu setahun, dan mereka sudah mungkin janji sulh Hudaibiyah, maka klik mari buka kota Mekah pada tahun yang ke-8. Perubahan yang besar. Dan maka kita umat Islam ni kalau ingin untuk nak orang panggil tu ambil kejayaan, maka kena ambillah pengajaran hijrah Nabi SAW. Inilah sebagai asas di dalam kita tatbik kehidupan. Ya, dan setiap mana hekan hak hijrah tu gapo ratik, nah patut ambil butir hak dalam hijrah saat ni, mari mana perisi untuk kita boleh guna di dalam untuk nak proseskan umat. Nah tu perlu kepada mana kita belajar begitu dengan secara halusi lah tentang saat-saat hijrah Nabi. Cuma ayat dengan secara umum dah bahawasanya datangnya hijrah itulah detik yang Allah yang dapat kejayaan terhadap umat Islam. Kita balance dah insya-Allah. Azal atau kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصف فضيلة بعض مقام المحمود الذي وعدته. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hubungan kita dengan takwim hijrah ataupun bulan ni yang kita bilang tentang bulan Islam adalah hubungan yang rapat. Kerana di situ adalah mawaqit, segala mawaqit ibadat kita ni kita bersakut dengan bulan hijrah, bulan takwim. Kita tak ada sakut dengan bulan sakun. Dan umur kita juga kita hisap hijrah, hisap takwim. Mana umur kita duk lebat pacacun tu tidak tepat. Mana umur lebat pacacun kita kira mengikut hisap tahun ni puasa lah, ataupun tahun ni kisah karak puasa lah kita kata. Umur kita 60 kita kata. Setengah orang kata dia ni umur sama banyak dengan Nabi, umur 63 misalnya. Lepas pada peceng ni siapa apa orang kita 63 lah kita kata. Kita peceng dekat tahun 63 kita kata. 60 peceng. 63. Kita kata umur kita 63 ni sama dengan umur Nabi. Nabi umur 63 dia wafat ke? Ada orang kecil lagi tu ke? Banyak orang kecil lagi. 63 lah kalau umur sepuh dengan Nabi. Tapi sebenarnya tak serupa lah. Sebab 63 Rasulullah tu hisap qamari. Hisap bulan. Hisap hijri. Hijrah. Hisap bulan, takwim bulan. Tapi 63 kita ni hisap asyamsi. Hisap matahari sakun, hisap matahari. Maka 63 hak Rasul dengan 63 kita ni umur, kalau kira sebenarnya kita lebih banyak pada Nabi. Dia bukan 63 kita. Batu setengah ulama dia tafsir ayat tentang ashabul kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dia kata ayat ni Allah Ta'ala rakyat tentang masa ashabul kahfi duduk di dalam gua 300 buat 2 kau buat 2 kau apa ke 300 kapi. Dia kata 309 tahun ini selusumiatin sini 300 tahun tu mengikut hisap matahari 300 tahun. Kalau mengikut hisap bulan kena tambah lagi 9 tahun. Jadi 309. Ada juga setengah ulama tafsir dari pandangan tafsir tentang ayat ashabul kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Tambah pula 9. Sebab ia ada kad keluar dengan bulan. Kad keluar dengan setahun, setiap tahun seolah-olahnya kalaulah 100 tahun, umur kita 100 tahun, kalaulah hijrah, kalau takwim bulan kena tambah lagi 3 tahun. Mana umur kita 103 tahun. Kalau kita hisap hak matahari, umur kita 100 tahun misalnya kita ada. Gi hisap dengan hak bulan kena kita tambah lagi 3 tahun. Jadi 103 tahun. Bermakna kalau umur kita 63 dan kita kata sama dengan umur Nabi 63, maka kita ni hitung hak matahari. Sedangkan hitungnya hak orang Arab ni dia hitung hak bulan,
maka bermakna 63 kita ni sama dari segi panggil tapi hakikat sebenarnya tak sama. Nah, mana lebih lagi. Taklah kita kata lebih kita. Lebih. Nah, supaya juga mudah-mudahnya kalaulah orang beranak kembar. Beranak di Mekah kembar kita kata. Seorang hidup di Mekah, seorang lagi buat klik hidup Jawi kita. Nah, buat klik hidup di sini. Ada ni benda-benda yang berlaku ni. Dah kembar tok lelaki yang bini dia bercerai, tok lelaki dia bagi anak sore-sore. Tok lelaki mek tok sore duduk dengan bini dia sore Mekah misalnya dia. Pasal dua beradik tu umur sama banyak tak dua beradik tu. Hak nu dia pakai gambar mengikut hijrah, mengikut takwin. Mengikut takwin negeri Arab kan, mengikut takwin setahun umur dia 2 tahun mengikut amal hijri dia. Kita di sini mengikut puasa kan. Dua beradik tu kalau jumpa ambil gambar dia ni batokah buku bab pelacacun kita sini. Sana dia punya batokah bab pelacacun di sana. Mari tengok dalam pasport umur tak sama, age tak sama lah. Tak sama. Geno dua beradik beranak hari tu lah kembar. Geno umur tak sama banyak dua ni. Tak sama banyak sebab hisapnya tak serupa. Hitungan tak serupa tu. Sebab itulah kita yang terasa kata kita tak apa ni 63, Nabi 63, kita 63. Kita tu lebih dah pada 63. Kalau ada setengah ada sedap lagi. Tak apa, Nabi mati umur 63. Pak kita tak kena mati belum 63. Dia berasa kata 63 dah gagah lagi lah. Siapa umur Nabi ni? Jangan terasa lah tu. Berasa kata masa hak kita duduk dalam bab pelacacun kita ni lebih dah sunnah. Lebih daripada masa hak sebenar umur yang dihisapkan dan melalui bulan-bulan dan hijrah ataupun takwim hisap bulan. Menyebab barulah kita merasai bahawa kalau gitu dan kita lebih tua. Baru berasa dia memanglah kita kalau kita berasa atau kita tua, kita akan ada satu perasaan dia kata umur kita sudah dekat. Dah syababuka qabla haramik, yang Nabi kata igtanam khamsan qabla khamsin, 5 perkara muhna rebuk tu. Syababuka qabla haramik, kau muda belum tua dah kita. Sihhati qabla maradik, sihatmu sebelum pada sakit. Alhamdulillah lah ni sihat lagi buat kita. Hak muda ni habis lagi kita. Dah rebuk ke masa muda tak ada dah, muda habis umur 60 ni tua dah lah. Dah perangkap tua 50 naik gini 60, kita duduk dalam keadaan tua dah. Mana tahu peluang yang pertama sudah tidak ada. Tapi tua sihat ke sakit, alhamdulillah kita sihat lagi. Mana ada peluang yang kedua masih ada lagi. Walaupun tua pun ramai orang yang tua yang ada yang sihat. Dah ramai orang muda yang tidak ada kesihatan. Dah orang muda banyak tak sihat, bagi sakit lah ni. Dia kata orang faktai, ada orang umur belas-belas pun ada faktai juga. Allah. Dah 20 ada juga faktai. Mana tak sihat. Lepas tu faragaka qabla syughli, masa luar sebelum sibuk. Kita luar ni masa tahun lalu luar dah kita. Tahun ni ada luar dah kita. Luar kita kata luar. Kalau orang kerja-kerja misalnya kita peceng dia luar tak? Luar. Belum pada peceng dia kerja sibuk, tapi lah ni Allah Taala bagi masa luar. Walaupun tua tapi sihat, tapi luar. Mana dua? Ada peluang kita kan? Ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum fakir. Mana kaya bukan maksud atau kaya raya tak, mana ada kemudahan lah sebelum datang kesusahan fakir. Kadal fakir yakunu kufran tu, atau sebenarnya fakir ni kadang-kadang membawa kepada kufur. Terlajak fakir, siapa jual agama kalau terlajak fakir. Sebab mak kita ni kalau pemilihan kita tak nak rakyat dalam masyarakat risuah. Dia orang rakyat risuah, orang nak kalma sendiri pun tak suka risuah. Jadi benda biasa dalam kita ni, benda risuah. Jadi saham cangwak si cangwak kita ni lebih dahsyat daripada orang sebelah atas. Masalah kalma sama kita ni. Sebab apa? Sebab pelacacun tu duduk nak fakir, berhajat. Bila lagi? Itulah mana walaupun sudah pemilihan gapo pun dengan siapa hari ni pun ada panha tahu lagu mana. Siapa tak boleh jadi nayuk dan sebagainya. Akhir sekali hayataka qabla mautika. Peluang akhir sekali. Walaupun sudah tak ada dah mana tua dah, sakit duduk dalam keadaan sakit, masa pun tak ada dia, tak ada masa.
ataupun habislah harta dia, sudah habis. Pak perkara ni tak ada sikit apa dah dia, tapi kalau ada peluang akhir sekali hayat, mudah hidup ke mati? Hidup lagi. Mana kalau hidup lagi masih ada peluang. Lepas tu kita cek for kita ni berapa perkara kita ada ni. BN tak ada dah muda, habis dah BN muda tak ada, BN dah tua dah. BN muda ni tu BN dah BN. Kalau BN nak muda, kena BN anak muda. Ismail bin muda. Dia tak tua sebab dia bin muda semua. Sebab tu baba aiskrim dia kata apa ni, nyo muda tak ada, dia kata. Sebab apa nyo muda tak ada apa? Dia kata muda tu mati dah, nak gimbit alih nyo dia. Dia nakal baba. Makna nak muda ni habis dah muda, tua tapi sihat. Ada sihat kan? Ada masa kerana tak nak sibuk dengan anak gapo, ada besar belaka, ada masa. Harta, ada lagi harta. Dah tak ada fakir dia panggil. Dah boleh beli, boleh gapo, boleh guna, boleh apa. Akhir sekali hidup, masih hidup lagi. Bermakna peluang ada. Jangan kata aku ni tidak ada peluang dah. Tu ada hidup, boleh kecek, boleh berjalan, boleh makan, tapi orang kata tidak ada peluang dah. Sebab itulah Nabi atur peluang kita ni 4-5 perkara ni hak akhir sekali hidup kita. Selama mana kita hidup, bermakna selama itulah kita ada peluang. Kalaulah setahun mari kita kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahan, kesilapan, maka kita banyak beristighfar. Tahun depan azal, tahun baru ni azal kita nak sempurna. Lebih lagi kita duduk dalam 10 Muharram. Setengah ulama kata bila juga 10, sebelum daripada 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah, maka dikira juga 10 Muharram. Dan kerana dalam 10 awal Muharram ni satu hari, kalau hari ni 41, bila hari 10 hari Jumaat. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Arba'a, Khamis, Jumaat. Jadi hari Jumaat tu hari 10 Muharram yang dinamakan Asyura. Jadi Syamil tahun ni dah, kalau Jumaat 10 kita puasa hari Khamis. Khamis tu hari ukur puasa sama dah. Dan Khamis maka puasa dengan jemaah kapit 2. Betul dengan sunnah Nabi. Nabi kata apa ni, la in baqitu ataupun la in ishtu ila amil qabil la asumman tasa. Kalau aku hidup sampai tahun pe, aku wajib nak puasanya, mana niat nak puasanya pada hari yang ke-9. Maka Nabi dia puasa hari 10 umur, bawa sampai tahun akhir, mana lepas pada bulan Muharram. Tu Nabi royak. Beroyak. Lepas tu tahun pe, mana lepas pada Muharram. Nabi mati boleh apa? Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Mana lepas pada Muharram Nabi kata. Nabi tak ada, sebab lepas pada tu 2 bulan dia mati ya. Kalau dia ada siapa, kalau mana Muharram akhir tu dah Nabi royak. Karena Nabi royak Muharram belum tu, nascaya ada riwayat hadis kata Nabi puasa hari 9, tapi mana tahu Nabi royak tu akhir-akhir hidup dia dah. La suman natasa. Puasa hari yang ke-9. Tahun ni kalau lah hari ni 41, Khamis, Jumaat, Syamil menang kita puasa. Khamis puasa minggu esok mudah. Dan lepas tu masuk hari 9, lepas tu 10-nya Asyura. Yukaffiru sanata allati qablahu. Kifarat setahun, sanata allati ba'dahu, setahun yang telah lepas mari. Itu puasa sebagaimana puasanya Nabi Musa AS, dan Allah Ta'ala selamat dia daripada tergelarnya, selamat daripada pembunuhan Fir'aun lah. Dan Allah Ta'ala selamat dia tergelar Nabi Musa lakah laut merah tu di sebelah sana tu selamat, dan sebelah di Syam, di Palestin. Maka pada hari 10 Asyura itulah dia berpuasa syukur pada Allah Ta'ala. Maka saya berpesanlah pada kita insya-Allah dia sekurang-kurangnya hari 10 tapi yang lebih syamilnya ikut sunnah Rasulullah, dan panggil sunnah qauliyah. Walaupun Nabi tak pernah buat, tapi dia telah sebut, dia sudah cita-cita, sudah niat, maka kita menyempurnakan niat Nabi, iaitu kita berpuasa 2 hari lah insya-Allah lah, Khamis dengan Jumaat. Dan itulah kita akan mendapat kebaikan yang besar. Dan mana kita beringat belah-belah, walaupun ada banyak hari lagi, dan beringat keluarga kita, dan supaya mereka dapat berpuasa pada tahun insya-Allah taala. Dan maka sekadar itulah cukup pukul apa. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.